Shalom, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan harian daripada saya, Gembala Rikson Matangan. Apa kabar pada hari ini? Saya harap semua jemaat dan juga semua pendengar, penonton kepada video ini berada dalam keadaan yang shalom bersama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, baru-baru ini ada seorang saudara, anak buah saya sebenarnya, yang telah dipanggil untuk menjalani ujian kelayakan untuk memasuki askar ataupun polis. Saya pun kurang ingat sekarang. Tetapi di dalam ujian itu ada pelbagai ujian, ketinggian, ada ukuran dada, ada ujian, banyak lagi ujian-ujian yang lain. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, setelah ujian itu selesai, akhirnya diberikanlah dia surat dan ditawarkan lulus. Puji Tuhan, haleluya. Rupa-rupanya apapun di dunia ini ada syaratnya. Apapun di dunia ini ada syaratnya yang menentukan kita ini layak ataupun tidak. Tetapi saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, ada satu pribadi di dunia ini yang pernah hadir, pernah lahir, pernah hidup di dunia ini, yang memberikan tanpa syarat, yang memang mengasihi kita tanpa syarat dan menerima kita tanpa syarat, melayakkan kita untuk satu jawatan yang luar biasa besarnya di dunia ini tanpa syarat. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Namanya Immanuel, namanya Mesias. Banyak lagi nama-nama Yesus yang boleh kita sebut. Tetapi yang pasti kita kenal dia sebagai Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, Yesus memilih, Yesus menerima kita tanpa syarat. Yesus adalah seorang yang sangat mengasihi kita tanpa memberikan apa-apa syarat. Ada pada satu ketika Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 saja saya ingin bacakan. Ini membuktikan bahwa Yesus itu memang tidak memberikan apapun dengan syarat. Dia menerima kita seadanya. Saya bacakan ayat yang ke-5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun sebab aku ini harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Haleluya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Kerana katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Manusia di dunia ini suka sangat menuntut perkara-perkara yang dipikirkan baik untuk diri kita sebelum kita menerima seseorang itu layak. Tetapi Tuhan Yesus Kristus tidak peduli. Tuhan Yesus Kristus tidak mau, dia tidak melihat pun engkau siapa. Zakius seorang yang pendek. Kerana dia pendek, dia terpaksa mendahului orang ramai. Dia jalan ke depan, mungkin dia lari. Lari perlahan kah, jalan laju kah, kita pun tidak pasti. Tapi yang pasti, dia mendahului kumpulan itu. Dia naik ke atas pokok untuk semata-mata melihat Yesus. Dan Zakius ini adalah seorang pemungut cukai. Di dalam kehidupan orang Yahudi pada ketika itu, salah satu golongan rakyat yang memang dianggap rendah kastanya, dianggap rendah martabatnya adalah pemungut cukai. Pemungut cukai dianggap antara golongan yang paling berdosa, tidak layak dan berdosalah. Tetapi apa yang dilakukan Yesus, maafkan saya. Tetapi apa yang dilakukan Yesus memang jauh berbeza, di luar daripada dugaan, di luar daripada apa yang dipikirkan jangkaan orang-orang yang berada di situ. Dia bukan saja menyuruh Zakius untuk turun daripada pokok itu, malah dia juga menumpang di rumah Zakius.
Orang ramai hairan dan tidak dapat menerima kenyataan itu bahwa Yesus akan menumpang di rumah orang berdosa. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, pada hari ini Yesus tetap Yesus yang sama. Yesus hadir ke dunia ini bukan kerana kita ini kudus, bukan kerana kita ini suci, bukan kerana kita ini layak. Tetapi Yesus lahir ke dunia ini untuk engkau dan saya, untuk kita semua yang berdosa, yang tidak layak, seperti Zakius si pemungut cukai. Seperti Zakius, begitulah keadaan kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, Yesus lahir untuk menyelamatkan kita. Kita diselamatkan tanpa syarat oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan itu saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, apapun keadaanmu pada hari ini, engkau tidak layak untuk menghakimi dirimu sendiri. Seperti juga firman Tuhan mengatakan kita tidak layak untuk, tidak boleh, tidak layak, tidak mampu, dan tidak layaklah untuk bersumpah bagi diri sendiri. Kerana kita tidak mempunyai hak pada diri kita sendiri. Tetapi Tuhanlah yang memiliki kita. Demikian pula dengan menghakimi diri kita. Kita sebenarnya tidak ada hak untuk menghakimi diri kita bahwa kita ini layak atau tidak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang menentukan sama ada kita layak atau tidak. Tetapi cerita, berita, firman Tuhan yang kita baca bersama-sama sebentar tadi membuktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak meletakkan apa-apa syarat pun kepadamu. Tuhan Yesus Kristus tidak pun perlu engkau untuk bertobat dan sebagainya untuk engkau dikasihi. Tetapi Yesus hanya mahu supaya engkau mencari Dia. Matius pasal yang ke-5 menyatakan di dalam terjemahan bahasa Malaysia. Matius 5, kalau kita baca bersama-sama sekali lagi, saya ingin membaca bersama-sama dengan kamu semua. Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-3, di dalam terjemahan bahasa Malaysia. Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-3. Dalam terjemahan bahasa Malaysia bunyinya begini. Berbahagialah orang yang sadar. Orang yang sadar bahawa mereka memerlukan Allah. Mereka lah yang menikmati pemerintahan Allah. Apabila kita sadar dan kita menjadi seperti Zakius mencari Yesus, kita memiliki pemerintahan Allah. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, sekiranya engkau pada hari ini rasa terlalu kecil, terlalu berdosa dan tidak layak kepada Tuhan, dengar baik-baik. Itulah yang Tuhan kehendaki kepada engkau. Engkaulah yang Tuhan sedang tunggu. Engkaulah yang Tuhan sedang kasihi pada saat ini. Kerana engkau tidak berdaya, kerana engkau berdosa, kerana saya berdosa, kerana kita tidak mampu, kerana kita rasa tidak layak. Maka dengan itu kita disayangi, kita dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Kerana saya berdosa, maka Yesus mengasihi saya. Yesus tidak mengasihi saya kerana saya suci, kudus dan sebagainya. Tapi justru kerana saya berdosa, justru kerana itulah Yesus mengasihi saya tanpa syarat. Kerana itu saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, jangan biarkan sang iblis yang memang sangat-sangat bijak di dalam menipu kita. Kehebatan iblis adalah menipu. Iblis kuasanya yang paling hebat adalah menipu kita. Iblis akan mengatakan kepada kita sehingga kita percaya bahawa kita tidak layak menjadi anak-anak Tuhan. Iblis akan cuba untuk meyakinkan kita sehingga kita percaya bahawa kita bukan lagi anak-anak Allah kerana kita berdosa.
Tetapi justru karena kita berdosa, karena itu Yesus mengasihi kita. Yesus mati di kayu salib untuk kita yang berdosa. Yesus datang ke dunia untuk kita yang berdosa. Yesus tidak memerlukan apa-apa daripada kita untuk Dia mengasihi kita. Tetapi Yesus hanya memerlukan supaya engkau dan saya, kita semua sadar kita memerlukan Tuhan. Kita memerlukan Allah dan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang memang luar biasa. Haleluya. Saya sangat terharu pada ketika ini. Saya terharu karena Yesus mengasihi kita semua tanpa syarat. Yesus mengasihi kita unconditional love yang juga dikenali sebagai agape love. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apapun keadaanmu, tetaplah percaya Yesus tetap bersama denganmu. Yesus tidak akan pernah meninggalkanmu. Apapun keadaanmu, Yesus tetap akan setia. Puji Tuhan. Dengan itu saya berdoa, semoga semua jemaat dan semua yang menonton video ini dapat diberkati dan dapat dikuatkan, dapat didorong oleh renungan pagi ini. Saya Gembala Rickson Matangan sekali lagi ingin mengucapkan shalom kepada semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu lagi pada renungan yang akan datang. Bye-bye.